Tuan dan puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sambung bacaan hadis kita dari kitab Al-Adabul Mufrad, himpunan hadis-hadis berkenaan dengan adab oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, sampai pada bab khamsun minal fitrah, 5 perkara di antara fitrah, yakni perkara yang bersih dan suci yang semua manusia bersepakat padanya. Fitrah ni makna dia mailul qalbi ila al-khairi wa ila ibadati ar-rabb. Fitrah ni makna dia kecenderungan hati ke arah melakukan kebaikan dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu makna fitrah. Kira-kira kata Al-Imam Al-Izz Abdus Salam, kalau tanpa syariat manusia menggunakan fitrahnya dengan betul pun mereka boleh hidup dalam keadaan yang baik. حدثنا سعيد بن محمد الجرمي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 من الفطرة قص الشارب وتقديم الأظفار وحلق العانة ونتف الإبط والسواك. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 5 perkara tergolong daripada perkara fitrah, kebiasaan manusia kena buat, dan dia di antara perkara suci yang membersihkan jiwa manusia. Pertama, menipiskan misai. Ini apa yang ada di anggota badan kita. Allah Subhanahu wa taala jadikan di sana anggota-anggota yang sentiasa tumbuh. Rambut, bulu-bulu yang ada di badan kita, dia adalah supaya kita boleh dapat pahala daripada pemberian Allah, untuk kita jaga dengan baik dan kita dapat pahala. Maka di antara yang dijaga oleh para anbiya, masuk apa yang Allah kata, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah ketika Allah uji Nabi Ibrahim dengan beberapa arahan, lalu dia sempurnakannya. Apa ujian tu? Ya, ada hak besar-besar. Kena hantar anak isteri tu di tanah yang gersang. Tak ni duk anak besar nak kena sembelih. Tapi yang ni adalah perkara fitrah yang Allah suruh. Di antaranya nipiskan misai, potong bulu yang ada di badan. Lalu disempurnakan arahan itu oleh Nabi Ibrahim. Lalu kata Allah, kami lantik kamu wahai Ibrahim sebagai Rasul. Itama qass syari, lagu mana pun arahan dan undang-undang kerajaan, kita ada sunnah yang lebih besar daripada undang-undang siapa pun yang datang selepas Nabi SAW. Maka patutnya perlu dikaji. Kenapa ada sektor-sektor atau bahagian-bahagian tertentu penjawat awam yang tak dibenarkan untuk menipiskan kumis ataupun misai. Janggut kena tarah rabih, sedang dia berlawanan. Janggut kena simpan, misai kena potong. Hingga Nabi kata dengan jelas hadis sahih, khaliful yahud
jangan sama dengan Yahudi. Qassash syarib wa ahful liha, nipihkanlah misai kamu dan biarkan yang itu. Kita buat balik. Di lagu mana pun arahan, apa yang Nabi keluarkan lebih besar, maka dia kelihatan remeh. Ya alah tu dia nak boleh ikut sunnah Nabi betul-betul itu bila hak kecil-kecil ni kita lepas. Oh, yang besar kita mampu buat. Bila meremehkan perkara kecil daripada sunnah, kalau besar juga kan cara otomatik diremehkan. Maka lihatlah, sebesar-besar arahan Allah pun kita tak buat. Dalam negara kita masih ada pelbagai alasan yang dikemukakan untuk melaksanakan arahan Allah. Karena apa? Hal-hal kecil yang disuruh kita remehkan dia. Yang kedua, taqlimul azfar, potong kuku. Dia boleh disimpan pada kadar tertentu. Kita tengok ada hadis tentang waktu bila Nabi potong. Maknanya dalam tempoh berapa hari Nabi potong. Jadi bukan daripada sunnah menyimpan kuku dengan kadar yang panjang, 1 ke 2 ke atau semua ke. Bukan daripada sunnah. Wa halqul 'anah, dan mencukur bulu kemaluan. Yang keempat, mencabut bulu ketiak. Anda tak tahulah, kena ada tengok orang main badminton bukan Islam lah. Bulu ketiak tu sama macam bulu tangkis dia lebih kurang tu. Kalau jenis main tak pakai baju yang tak ada lengan dah tu, bila ada smash tu kelihatan jelas angkat berat lah apa semua. Ya tak apa lah, dia tak Islam. Kita orang Islam kena jaga. Dia tak ada satu unsur kebaikan langsung lebih belah tu. Nak buat apa? Tapi plate yang disimpan lah, tak perlu. Dia kalau boleh cabut. Yang tak biasa sakit lah. Atau kita cukup lah, paling senang. Jadi dia memang duduk di tempat yang tersembunyi pun, maka lebih elok dipotong. Kerana itu di antara fitrah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, as-siwak, menggosok gigi. Siwak ni bukan makna dia kayu sugi dah. Bukan bersugi itu dengan kayu dah. Bersugi ni maknanya gosok gigi sehingga bersih. Maknanya apa yang boleh kita guna untuk membersihkan gigi kita dengan kadar yang paling elok, gunalah. Jadi perbahasan di kalangan para ulama, adakah masih kekal dengan kayu itu sebagai sunnah, atau dia kembali pada zaman tersebut? Kemudahan yang ada ialah menggunakan kayu tersebut, yang mana kayu yang paling lembut dan mudah menanggalkan dan dia boleh dibuat bulu adalah kayu panggil arak, yang kita lalu pergi Mekah beli yang tu. Kayu tu dia, kalau kita pepak dia ujung tu, lama-lama dia jadi berbulu, lembut dan seperti buih gigi. Kalau kayu lain tak dia gitu. Pepak kayu cemerai ke apa, dia keras lah gitu kan. Maka sesuatu yang jika boleh mengambil tempat itu, lebih membersihkan, gunalah. Di samping kalau nak terus kekal dengan kayu itu, sila, tidak ada masalah. Maka jangan difahami hanya dengan melalukan miswak itu semata-mata, tiba-tiba kita buat sunnah dah. Sunnah dia ialah menghilangkan kotoran dan bau mulut.
terutamanya selepas kita makan sesuatu yang berbau. Apabila kita nak menghadiri tempat-tempat yang ramai orang, solat jamaah, solat Jumaat, majlis ilmu, perhimpunan apa-apa ke, atau kita nak buat ibadah walau seorang diri kita, nak baca Quran, nak solat, maka mulut harus bersih dan juga tidak ada bau yang mengganggu orang lain ketika kita bersama mereka. Dan gigi juga, gigi kita ni bila putih bersih elok, sembang dengan orang rasa seronok. Kalau dia ada macam-macam corak, orang akan tengok tang gigi tu masalah. Lepas tu kita akan terpandang gigi dia yang ada keaiban tu, corak kono, corak koni apa semua. Ini satu yang maknanya langkah yang tidak baik, membiarkan gigi tidak dibersih dan disucikan dengan sempurna. Tuan-tuan dan dirahmati Allah. Babul waqti fi, bab waktu melaksanakan apa yang disebut tadi. Anna bin Umar radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, ditetap jadi hadis walau perbuatan sahabat, kerana sahabat ni dia buat berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi Abdullah bin Umar ni, semua sahabat memberi persaksian bahawa dia paling mirip segala tindak tanduk dia dengan tindak tanduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa Nabi buat semua dia buat. Hingga perkara adat kebiasaan pun dia buat. Bukanlah jadi satu sunnah ni. Cara hidup Nabi tu, Nabi duduk sandang tang mana apa semua dia pergi buat. Maka mereka menjadikan apa yang dibuat oleh Sayyidina Abdullah bin Umar juga sebagai sunnah Nabi SAW. Maka Nafi' menceritakan bahawa Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma memotong kukunya pada setiap 15 hari. Maknanya sebulan 2 kali. Maknanya kadang dia akan naik panjang sikit ya. Kuku ni ada manfaat dia untuk colek, korek lah apa semua tu. Ini cukup membantu. Kan kalau kita potong tu, lepas potong sehari tu tak boleh lah. Kalau nak beling orang pun tak boleh cakap lah. Lepas 5 hari, 6 hari tu mula ada balik kita nak congkir apa-apa sikit-sikit tu. Boleh, tu ada manfaat dia, tapi jangan dibiarkan sehingga terlalu panjang. Dia akan menyimpan kotoran. Dan apatah lagi dahlah disimpan panjang, sebahagian orang nak melawakan diri dia, dia color pula kuku dia. Macam-macam produk keluar color kuku ni. Tak ambil kira dah ayam sampai ke tak sampai ke, yang penting dia buku. Lagi nak tarik perhatian, 5 jari 5 color. Mula kuning, merah, biru, hijau, kelabu. Dari jauh orang nampak kuku dah. Dia orang tak nampak kuku tu nampak punya. Ya, dunia hari ni khususnya wanita. Jadi ya, jari tak haram, tak, bukan aurat. Tapi bila bubuh benda-benda yang boleh menarik perhatian, maka itu adalah satu kesalahan. Orang lelaki tak apa mula you, kalau orang lelaki mula color je kalau tak kiamat. Nah, dan dia mencukur bulu-bulunya pada setiap bulan. Maknanya itulah apa yang dia pernah lihat daripada Nabi SAW. Boleh tak tempoh kurang daripada tu kita nak potong kuku dah, contoh setiap hari Khamis atau setiap hari Jumaat? Boleh, silakan. Atau lebih sikit, silakan. Ada riwayat kata jangan lebih 40 hari.
Jangan lebih 40 hari, silakan. Kalau tidak, ialah memanjang ke semuanya. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, baik, dalam bab menyimpan janggut ni, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, khususnya orang lelaki lah. Kalaulah ni hukum, kalau orang perempuan ya dia ada dia Allah alam hormon ke apa, tumbuh janggut, maka dia kena buang. Dia kena buang dengan buat rawatan atau sebagainya. Carilah ikhtiar supaya dia tak menyamai lelaki. Atau patah lagi, jika dia seorang isteri atas arahan suami, dia kena buang. Bimbang sama dengan suami dia. Siapa nak jadi tu imam kat rumah, dua-dua ada janggut. Jadi hukum para ulama kata orang perempuan kena buang. Baik, adapun orang lelaki menyimpan janggut adalah di antara tanda kelakian. Maka dalam mazhab-mazhab fiqh yang ada ni, mereka bicara tentang menyimpan janggut. Sehingga dalam mazhab Imam Abu Hanifah, mereka tidak membenarkan orang yang cukup terus janggut tu jadi imam. Tak boleh, dia kata kena ada janggut untuk jadi imam. Maka sebahagian ulama membahaskan sehingga mengharamkan cukup janggut, cukup terus. Namun jumhur ulama menyatakan ia tidaklah sehingga peringkat haram. Arahan daripada Nabi SAW adalah bermimbar fadail, bab kelebihan, ada pahala. Di sebahagian mereka menyatakan jika simpan secekak, cekak ni tak lebih pada tangan ni, itu terbaik. Nak lagi panjang sikit sila, tapi haruslah diurus dengan baik. Atau dipendekkan, ditrim pun tidak mengapa, dan elak daripada terus mencukur dalam keadaan itu karahatu tanzih, maknanya makruh yang taklah sampai pada peringkat yang dibenci. Nah, dan puan dirahmati Allah. Namun jika di sana ada syarat begitu, walau syarat itu tak patut, syarat mesti cukup janggut, walau tak patut, kalau kerja kita boleh terjejas, maka dahulukanlah arahan itu. Di samping orang yang mengeluarkan arahan itu menanggung kesalahan dia, memaksa orang melakukan perkara yang menyalahi sunnah. Pernah tanya orang ustaz dia masuk ustaz apa watanian ni, sekarang watanian yang buat elok lah, kata baby lo buat, kita tengok lah, kemas ni rasa muda balik, kata nak masuk watanian dia boleh buat. Kita kalau kita ada ilmu, kita kena cakap juga lah. Tak apalah, walau akhirnya kita kena buat juga, tapi kita kena cakap. Tak tahu saya tak boleh gambarkan apa salah janggut bagi seorang askar, seorang polis. Apa salah? Waktu nak tembak dia kacau ke? Haji koklah terbang, tutup muka, tutup mata ke, makan. Bahkan dia membezakan, maknanya tentera-tentera Islam di mana memiliki apa? Ya, janggut ni dia ada keunikan dia. Janggut, jambang ni sampai orang keluar ubat bagi tumbuh janggut lah. Ada orang lagi yang tak tumbuh janggut tu, orang je ubat apa, orang toyok ke apa je ubat bagi nak bagi tumbuh. Ala kulli hal, apapun dia tetap sunnah bagi ada sikit insya-Allah sebagai orang lelaki. Baik. Kemudian masuk pada babul qimar, bab berjudi.
Dalam bahasa Arab ada dua, al-qimar dan al-maisir, bertaruh dan berjudi. Bagaimana Sayyidina Abdullah bin Abbas dia nak gambarkan di antara cara-cara permainan masyarakat ketika itu dan sampai hari inilah yang membawa kepada judi. Katanya ada 10 orang berhimpun, lalu pakat-pakat beli 10 ekor anak unta yang sudah lepas susu daripada ibu dia. Lalu mereka ekor, ada yang dapat 2 ekor, ada yang dapat 4 ekor, ada yang tak dapat apa. Walau semua redha, tak apa, aku redha, aku tak ada apa kan, letak orang ekor, tak pergi tengok tak apa pandai, aku balik lebih daripada tu. Orang yang dapat balik anak unta dia pun tetap haram kan. Dia pun tembak sekali tepat kena, dia tarik balik anak unta dia. Lepas tu dia panah pula tak kena. Maknanya aku tak rugi apa, dah dosa. Maknanya secara definisi dia, bertaruh ataupun judi yang haram ni ialah orang yang terlibat tu pakat-pakat keluarkan sesuatu yang berharga walaupun nilainya rendah. Kemudian sesuatu yang berharga dikeluarkan itu akan menjadi hadiah kepada apa yang mereka semua main. Bersalahan yakni tidak mengapa kalau ada pihak lain yang keluar. Contoh ada 5 pemain, saya penaja atau yang mengeluarkan hadiah. Saya letak 5 anak unta, contoh 5 orang pemanah. Depa yang panah tu, yang main tu, ambil hadiah tu, hadiah tak dijudi. Kenapa? Tak dikeluarkan oleh mereka, oleh pihak lain. Tapi kalau masing-masing mau keluar, masing-masing main, ada kalah ada menang, jadi judi. Kenapa? Dia merugikan orang lain walau dengan nilai yang rendah. Contoh, banyak masa kecil-kecil dulu duduk tengok di pondok lah, pondok tepi jalan, ada bangsai dia buat tepi jalan, tang-tang kayu, duk main tikam nombor kereta. Satu nombor 24, kau ni ambil nombor 8, aku nombor 9, aku nombor 4. Okey, tak lupa apa hal tetap ambil. Lagi kereta jalan KAY 4436, 2 kali 4, 4 kupang ambil. Boleh jadi kerja sampai kat maghrib, petang juga balik kat maghrib. Alah, bolehlah TOI hutang tu, walaupun nilai dia rendah tapi dia tetap judi, tak judi. Nah, tu cerita lah lagi besar. Macam baru ni ada seorang dia buat video kenaan dengan tikam nombor ekor 4 angka RM1. Tak ada orang kata RM1 saja bang, dia kata RM1 saja bang. Tak menang pun tak apa, RM1 tu jadi ketagih dia lama mana berapa puluh tahun. Takkan dia nak beli RM1 dia beli 5 sehari RM5, selang 2 hari RM5. Lama-lama yang terhimpun berapa banyak, dan berapa banyak untungnya kedai judi itu. Bukan dia seorang ambil beli, beratus orang ambil beli dalam sehari. Tak kira RM1 kali 5 kupang ke hukumnya. Ini pun sebenarnya dia adalah penyakit masyarakat, perkara yang tidak berakhlak walaupun di kalangan orang bukan Islam. Judi tidak ada kemuliaan langsung bagi sesiapa pun. Maka tidak ada alasan nak kata tak apa, orang bukan Islam nak main lamba semua, dia merosakkan rumah tangga mereka juga seperti merosakkan rumah tangga orang Islam, merugikan mereka juga seperti mana merugikan orang Islam. Nah, siapa pun tak mau digelar taik judi walau dia bukan Islam, walau orang sangka tak apa, kapiang tak apa dah.
dibuka lah dalam panduan agama mereka pun tak ada kebenaran berjudi daripada mana-mana agama, kerana dia bukan daripada fitrah yang baik. Jadi elok daripada ni menganjurkan program contohnya mancing ke, main bola ke, apa semua ni, betul-betul kalau kita ambil duit penyertaan pun kena cari penaja untuk hadiah, atau kita sendiri keluar duit kita. Pihak penganjur kena ada duit. Contoh nak bagi hadiah nombor 1 RM20,000, nombor 2 RM10,000, nombor 3 RM5,000. Dia kena ada RM35,000 di tangan dia untuk hadiah. Duit penyertaan dia ambil untuk pengurusan dia dan keuntungan dia anjur. Kita boleh campur yang ni dengan yang ni. Maknanya dia ada risiko yang dia kena tanggung sebagai penganjur. Kok orang masuk tak ramai ke apa, baru dia berani, baru dia ada satu tanggungjawab. Ni kalau ambil duit orang tu RM150 satu pancing, himpun daripada RM150 tu lah ditarik sebagai apa hadiah, maka ini termasuk dalam judi. Allahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini teh tepuk tangan. Itulah kalau perempuan yang kahwin pakai juga, dia untuk suami dia saja. Lepas tu dia kena tutup atau dia kena padamkan. Maknanya dibimbangi menarik perhatian. Memang tarik perhatian kalau ada lukis-lukis kat tangan.